Al-faidatul ula. Faedah dari sudut pendidikan yang pertama, Allah Ta'ala sebut ayat 43 dulu. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum walahum yunqazun. Kalau nak kami tenggelamkan mereka, boleh je. Tak ada siapa boleh beri pertolongan, tak ada siapa boleh diselamatkan. Ayat ini kata di para ulama tadabbur, anna fi halin ni'mah, waktu kita naik bahtera, naik kenderaan dalam penuh nikmat, laut tenang, tidak bergelora, aman damai perjalanan, alla yu'mana azabullah, jangan kita rasa aman daripada azab Allah Azza wa Jalla. Keamanan ini boleh bertukar bila-bila masa apabila Allah Ta'ala turunkan kemurkaannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mungkar, maksiat, dengan sebab macam-macam perkara yang kamu buat, maka Allah Ta'ala boleh tenggelamkan kamu kalau dia nak. Kadang-kadang kita mikir, kan? Kita mikir apa? Orang baik mati. Kadang-kadang kita tengok orang ni tak menasabah dia mati aksiden yang begitu parah, sedangkan dia bantu orang banyak. Saya tak nak sebutlah aksiden di mana, tuan-tuan mungkin dapat kesan. Ada orang aksiden teruk, walau dia ni, dia punya NGO bantu orang memang hebat. Terutama sekali orang yang kena banjir, dia bantu. Tiba-tiba dia mati aksiden. Orang ni orang hebat, mengajar sana sini, mati aksiden sampai terbakar contohnya. Kita kata rahmatullahi ta'ala alal jami'. Allah Ta'ala bagi rahmat pada semua. Jadi di sinilah kita kena jaga lidah kita. Jangan celupar mengatakan orang ni gini. Tak. Kita kata sekiranya mereka ini diuji oleh Allah Ta'ala sedemikian, Allah nak angkat darjat dia. Itu je yang kita boleh kata. Penuhkan mulut kita dengan bersangka baik. Bersangka baik, husnuzanna billah. Dan kita sangka baik juga kepada orang yang ditimpa ujian tersebut. Jangan duk main, ada benda tak betul ni. Duk main ada tu, ada ni. Akhir sekali kita tuduh orang macam-macam. Jadi kata ulama, ayat ini, walaupun Allah kata aku tak tenggelam, tapi ingat, berhati-hati. Walaupun dalam nikmat, boleh je Allah Ta'ala nak tenggelamkan kamu. Bukannya payah bagi Tuhan. Allahu Akbar. Kalau orang tak mati, tak mati. Ni baru itu keluar dalam berita seorang ni yang buk dia karam di tengah laut. Dia berpegang dengan papan, dengan kayu tu. Sampai buk nelayan lain jumpa dia. Berapa lama dia duduk dalam laut tu? Allahu Akbar. Duduk pegang tu air. Kita kata Masya Allah, kalau tak mati, ikan pun tak mari kosek dia. Tapi kalau dah nak mati, dalam sungai kecil pun mati. Nak pergi mengai ni memancing. Orang Kelantan kata ngai, nak pergi ngai. Nak pergi ngai ikan, pergi pancing ikan tepi sungai ya. Terbalik. Cari tak jumpa. Habis pasukan penyelamat mari. Berkampung di tepi sungai tu sampai 3-4 hari. Kalau hak semangat kuat, habis tok bomo mari duk tiup. Sudah. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, masih ayat yang sama. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum. Kalau aku tenggelam, tak ada siapa boleh bantu awak. Annahu yajibu 'alal insan an yanzura ila ni'amillah. Manusia juga wajib kena tengok kepada nikmat Allah. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kesusahan. Dan Allah Ta'ala beri kepada kita terlaksana, tercapai cita-cita yang kita nak. Kita nak kaya, bawa barang-barang dalam laut. Sepanjang kita duk berniaga, jaga kapal shipping ni, tak ada lagi tenggelam kapal kita. Tak pernah ditawan oleh lanung contohnya. Jadi kita kena syukur pada Allah Azza wa Jalla, annaha fadlum minallah. Kita mengatakan ini limpah kurnia daripada Allah, laisat bikasbi, bukan semata-mata kerana kepandaian kita. Memanglah kita kena pandai, tapi boleh je Tuhan nak tenggelamkan kapal awak. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita supaya kita syukur. Supaya kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa.
Marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah anugerahkan. Baik, sekarang ni kita pindah kepada kategori al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiah dan juga dari sudut lataif. Yang ketiga, nombor kita sambung. Yang ketiga, balik semula kepada ayat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda kuasa Allah Ta'ala isi penuh keturunan manusia itu dalam bahtera yang syarat muatannya. Orang lagi, barang lagi. Ayat ini bayanu ni'matillahi bima an'ama ala haula. Ayat ini menyatakan nikmat Allah Ta'ala kepada manusia, dengan menyatakan bahtera yang kamu belayar di lautan itu, laula hadis supun. Maknanya kalau tidak ada kapal ni, mu tak sampai nak pergi ke seberang sana. Tak sampai. Sebab banyak negeri-negeri yang terpisah dengan laut. Terpisah dengan laut. Tak kira lah laut ke sungai ke. Di Indonesia saja, berapa ribu pulau dia punya ada. Di Maldives ni duduk atas pulau ya dia. Saya tanya kawan saya Ali, kata binatang paling besar di Pakmu apa dia? Dia kata kambing ni, kucing. Dia kata mana kecil, dia duduk atas pulau-pulau apa dia. Mana kena bahtera tu kena sampai. Sekarang ni yang manusia cuba nak tunjuk ke debel, kata tak. Dia sambung pulau tu dengan jambatan dia buat. Boleh pula tu tengah laut pergi pasang jambatan tu. Allahu Akbar. Kita kata itu anugerah Allah kepada kita, kena syukur. Maknanya kalau tidak dengan nikmat Allah ni, banyak tempat kita tak boleh pergi, tak sampai. Cuma sekarang ni boleh lah. Sudah ada kapal terbang, ada mazhab baru pula, mazhab udara. Dulu mana ada? Orang tak mikir udara. Kalau ada pun ulama bercakap andaian. Dia kata kalaulah seorang itu solat di antara langit dengan bumi, macam mana? Waktu tu orang ketawa, apalah tok guru ni cakap macam tak sedar je, solat antara langit bumi. Zaman lah ni ramai orang solat antara langit dengan bumi. Bila naik kapal terbang, kan? Solat di atas kapal terbang antara langit dengan bumi. Solat boleh, ceramah boleh. Sekali saya naik kapal terbang charter, nak pergi haji, pergi umrah. Jadi oleh kerana kapal terbang itu penuh dengan jemaah kita, pihak penganjur minta dengan anak kapal, kata ustaz nak bagi tazkirah sikit. Tapi penat ni, kita kena pegang alat ni, kena tekan ni, nak pecek sini ni. Dia tak ada switch. Dia kata sebab bagi dia nak announce sekejap ya kan, tuan-tuan puan-puan, saya ambil makanan. Pakai tali pinggang. Kita pegang sini nak ceramah setengah jam. Letih, saya kata hilang idea aku. Pegang ni lagi. Tapi boleh dia panggil ceramah tazkirah antara langit dengan bumi. Tengok dalam YouTube kita tu, ada tajuk tazkirah di antara langit dengan bumi. Kita nak ambil juga satu kelainan. InsyaAllah nanti kita pergi jumpa kapal terbang besar pula, jemaah kita ramai, kita tazkirah antara langit dengan bumi. Zaman dulu mana ada, orang buat andaian je. Baik, yang keempat, fi qawlihi ta'ala hamalna zurriyatahum. Hamalna zurriyatahum, kami bawa zuriat keturunan mereka. Ai zurriyatil ibad. Hamalna mana? Kami bawa keturunan manusia duduk atas kapal tu. Sebab apa Allah kata hamalnahum? Allah Ta'ala tak kata hamalnahum, kami bawa mereka. Tapi Allah kata hamalna zurriyatahum. Bahasa Arab ni lain dia punya cerita. Kalau Tuhan boleh kata hamalnahum, kami bawa mereka. Dalam ayat ni Tuhan kata hamalna zurriyatahum li'anna sakanal ard am. Penduduk bumi itu luas kepada semua makhluk boleh duduk atas bumi ni. Maka Allah kata wa ayatul lahumul ard. Tanda kuasa Allah Ta'ala tu bumi. Atas bumi tu semua benda ada, makhluk-makhluk yang ada. Faminhu ya'kulun,
maka daripada hasil bumi kamu makan. Li'annal akla am, orang hok makan apa umum juga. Kita makan, hayawan pun makan. Tapi dalam naik bahtera wa hamalna zurriyatahum, kami bawa keturunan mereka. Wa ammal hamlu fis safinah, naik bahtera bukan semua orang naik. Ada orang yang tak naik pun, semua hidup tak pernah naik bahtera. Ni berapa orang ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang tak pernah naik kapal? Berapa orang? Tak pernah naik kapal, tak pernah naik boat, kapal kecil ni. Ramai juga orang tak pernah naik, takut. Alhamdulillah, ana diceritakan oleh arwah mak ni. Dia kata, aku bawa mu naik kapal waktu kamu umur berapa bulan lagi, kecil. Pergi Mekah, pergi haji, pergi kita naik kapal. Ada orang tak pernah naik kapal. Sebab itu Allah kata wa hamanna zurriyatahum, kami bawa jenis manusia, bukan semua manusia. Berbeza dengan wa ayatul lahumul ard. Bila Tuhan sebut bumi, dia kata bumi, dia sebut dia sebab semua makhluk ni duduk atas bumi, lain pada malaikat duduk di langit, dan mereka juga makan semua makanan. Tapi zurriyah lah, Allah apa ni, bahtera, Allah kata hamalna zurriyatahum, kami bawa jenis manusia, bukan semua manusia. Tuan-tuan hok mencatat tu boleh faham ke tidak tu? Ada ana jumpa waktu ana di Madinah, seorang sahabat kita ni, Allah, ustaz apa lama tak sebut, isteri dia takut naik kapal terbang. Semenjak dia pergi, tak pernah balik. Dia kata, aku tak pernah balik ke tanah Jawi. Pasal apa? Takut naik kapal terbang. Kata masa pergi dulu, tak takut. Masa tu tak tahu. Bila naik kapal terbang tu, nak naik kali yang kedua tak boleh naik dah. Tadi tak balik paksa dah. Dia tak tahu sekarang ni balik ke tak balik ke. Apakah dia kira nak mati Mekah dah? Lain. Nenek saya lain mazhab dia. Nenek saya, Nenek Aminah, dia tak mau balik ke Kelantan. Sebab dia tak mau, dia kata aku nak mati Mekah, kalau aku pergi Kelantan mati sana. Dia tak. So dia mulai dia pergi tak balik sampai ke tua, sampai ke mati tak balik. Macam-macam dia punya apa ni, orang tua-tua kita tu macam-macam dia punya. Jadi ayat ni kata hamanna zuriyatahum, Allah kata apa? Wa ayatul lahumul ard. Ayat tu bumi, ayat tu malam. Tapi dalam laut Allah guna ayat wa hamalna zurriyatahum. Sebab dia tak bawa semua, dia bawa orang. Beberapa orang yang naik perahu saja. Baik, yang kelima, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum, lagi fil fulki mashhun, soal wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul lailu walam yakul wa ayatul lahumul fulku ja'alnaha bihaisu tahmilhum. Tadilah macam tadi juga, cuma ada sedikit perbezaan di sini. Dia kata apa? Wa ayatul lahum anna hamalna wa zalika li anna hamlahum fil fulki huwal ajab. Allah Ta'ala tak kata manusia, tanda kuasa Allah Ta'ala aku bawa atas bumi. Tak, memang manusia di atas bumi, makhluk atas bumi. Wa ayatul lahumul lail, di antara tanda kuasa Allah Ta'ala itu malam. Malam dia nak kata nak, semua jumpa malam belaka. Tapi sekali lagi kita ulang ayat Quran ni, wa ayatul lahum anna hamalna, kami bawa. Sebab orang yang naik bahtera ni pelik. Bahtera tak tenggelam walaupun berat. Amma nafsul fulki falaysa bi'ajab, kapal tu tak pelik. Buat daripada kayu, daripada besi, daripada plastik, boleh je kapal. Tapi yang peliknya apa dia? Orang naik tu pelik. Tak takut, tak tenggelam. Macam-macam. Baiklah. Itu di antara lataif ataupun kehalusan perbincangan itu. Kita pergi kepada yang keenam. Qauluhu ta'ala anna hamalna. Masih lagi anna hamalna, kami yang bawa kamu. Daripada ayat ini
yu'khadhu minhu jawazu an yuqal innallaha hamala fulana. Boleh kita kata Allah Taala yang bawa orang ni. Allah Taala yang bawa. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abi Musa al-Asy'ari, ma ana hamaltukum walakinnallaha hamalakum. Barang dalam sapi Nabi kata, bukan aku bawa mu tapi Allah Taala yang bawa kamu. Maknanya kita ni kalau sekat kudrat kita ni tak boleh nak pergi. Tapi bila dengan izin Allah kita pergi. Allah Taala dalam ayat ni Tuhan kata, anna hamalna, aku bawa mu. Jadi boleh kita kata kita sampai di sini Allah Taala bawa mari. Maknanya Allah Taala bagi keizinan, bagi sebab kita sampai di situ. Jadi boleh kita kata lagu tu. Nanti dalam tanya jawab ada soalan, kan? Bolehkah kita kata kita ni daripada syurga balik pada syurga? Tunggu dalam jawapan nanti, insya-Allah. Yang ketujuh, fi qaulihi ta'ala wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun. Kami jadikan bagi mereka seumpama bahtera. Itu kenderaan tunggangan mereka. Apa dia? Annallaha khaliqun li amalil ibad. Allah Ta'ala yang menciptakan semua perbuatan, pergerakan, perjalanan manusia. Jadi kita kata Allah Ta'ala yang buat semua perkara. Sebab tu dia kata wa khalaqna, kami buat. Tapi manusia tu kena ada usaha. Manusia mesti ada usaha. Tapi kita kena kembalikan kepada Allah. Allah yang ajar kita buat bahtera. Allah yang izin kita naik kapal. Allah. Tapi kita yang naik usaha. Itu dia panggil khalqu af'alil ibad. Allah Ta'ala yang buat perbuatan manusia. Tapi dengan pilihan kita. Ini kena belajar sekali ilmu akidah dia panggil ni. Yang ke-8, mim mislihi. Kami jadikan bahtera seumpama. Kata di para ulama tadabbur, annal mumatsalah qad la taqtadil musawa. Kalau kita kata seumpama, tak semestinya sama. Kita kata seumpama, tak semestinya sama. Sama dari semua sudut, tak ada. Tak sama kapal yang Allah Ta'ala bincangkan waktu turun ayat Quran ini dengan kapal Nabi Nuh. Tak sama. Kapal Nabi Nuh dengan kapal zaman Quraisy tak sama dengan kapal zaman kita. Kapal zaman kita ni besar. Buat daripada macam-macam. Masa tu dia kata al-mumatsalah, tulis bahasa Arab sikit. Kan? Al-mumatsalah qad la taqtadil musawah. Persamaan tak semestinya sama dari semua sudut. Tak usah kata apa kita ni. Kita dengan anak-anak kita. Dia ni macam ayah dia ni. Rupa tak sama. Mungkin rupa meh tu ada, muka bulat ke muka panjang. Mata sipit ke mata luah. Ada. Tapi tak sama juga. Tapi kalau orang tengok, ni anak dia ni. Sebab tu orang duk tular gambar, orang buat tuduhan kepada orang. Dia kata ni anak fulan sebab macam ayah dia, bentuk rupa bulat gitu. Rupanya anak orang lain. Ayah dia bulat, anak dia panjang. Nak kata apa? Jadi kita kata tak sama lah. Nak kata sama, tak sama dari semua sudut. Baik, yang ke-9. Wa mata'an ilahin. Sampai ke mereka boleh berseronok gembira kepada satu masa yang ditetapkan. Kepada satu masa yang Allah tetapkan. Mata'an ilahin. Ay anna Allah Ta'ala qad yunqidhul insan minal halak. Allah Ta'ala dia menyelamatkan manusia daripada kebinasaan sehingga tempoh yang Tuhan nak binasakan dia. Maka fal khuludu, kekal atas dunia ni muta'adzir, mustahil seorang itu kekal atas dunia ni dengan cara tu je. Dalilnya dulu kita muda, sekarang ni sudah tua. Bukan tua ustaz lama. Lama boleh juga. Dulu kita tua, sekarang ni sudah lama. Dulu muda, sekarang ni lama. Okey. Maknanya setiap benda ni akan berakhir. Setiap benda akan berakhir. Bila Allah Ta'ala yang tahu. Ada cepat, ada lambat. Ada 100 tahun, 80, 70, 60. Ada yang awal lagi, beranak mati. Nak kata apa? Mari kita belajar syair sikit.
Wa in aslama fama abqa walakin salimtu minal himami ilal himam. Sedap juga kata-kata Al-Baitul lil Mutanabbi. Mutanabbi ni seorang penyair. Menarik ni. Budak-budak belajar-belajar STAM tu dia ngaji kau ni. Kan? Wa in aslama, kalau aku selamat. Selamat daripada penyakit ni. Tapi aku tak kekal. Aku salimtu minal himam. Aku selamat daripada mati dengan sebab penyakit ni. Tapi ilal himam, aku akan mati juga akhirnya. Itu bahasa bahasa apa ni? Bahasa penyair. Baiklah, kita tutuplah yang ke-10. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita ini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda yang kita bincang pada kali ini, iaitulah manusia naik bahtera yang syarat penuh dengan muatan. Hadza intiqalun min addi ayatin fil ardi wa fis sama'. Ayat ini berpindah daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas muka bumi, di langit, kita berpindah ke dalam lautan. Untuk apa? Tajma'u bainal ibrah wal minnah. Dua perkara kita kena ambil. Satu ibrah, satu pengajaran yang kita ambil. Yang kedua minnah, kita kena ingat kepada nikmat yang Allah beri kepada kita. Pengajarannya tak mati, tak tenggelam, tidak itu, tidak ini, banyak tidak. Tetapi kita jangan lupa juga itu adalah merupakan minnah. Minnah ni panggil anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Taskhir al-fulk, Allah Ta'ala permudahkan bahtera boleh jalan atas air. Allah Ta'ala permudahkan air pula boleh terima apa ni, bahtera ni tak tenggelam. Boleh. Oh, dia kata ada teknik dia. Betul lah teknik. Tapi air tu lembek. Patutnya tok kat bong, pakai dalam lagi. Tak. Dia naik. Yatfu dia panggil. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian. Itulah 10 perkara yang dapat kita kutip di dalam ayat 41 hingga 44 dalam siri